نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita dapat berhimpun bersama-sama untuk kita sambung kuliah kita membaca kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang mana ini merupakan kuliah kedua kita yang kita laksanakan pada waktu petang, dan ia merupakan kuliah pertama kita pada bulan Ramadan. Sepatutnya kuliah kita ni akan berlangsung pada hari Isnin, tapi disebabkan oleh kerana semalam saya menerima tetamu daripada Kuantan, time dia sama betul-betul waktu kuliah kita, jadi saya minta mohonlah kepada Global supaya tangguh ke hari ini. Dan kebetulan hari ini tiba-tiba dipanggil oleh Kementerian Pengajian Tinggi untuk hadir ke Putrajaya. Jadi hari ini saya bersiaran daripada rumah Ustaz Reza di Sepang, berhampiran dengan Kementerian Pendidikan Tinggi. Jadi lepas ni kami nak bergerak balik dan saya terpaksa uh, menghentikan kuliah kita ni awal sikit. InsyaAllah kuliah akan datang, jika diizinkan, kita akan bersiaran seperti biasa 1 jam. Baik. Kita nak sambung kuliah kita, iaitu masih lagi pada bab yang ke-120, iaitu babu al-muslimu mir'atu akhihi. Bab pada membicarakan seorang muslim itu merupakan cermin kepada saudara seislamnya. Okey. Hadis nombor 238 kita dah baca dah sebelum ini. Kita nak habiskan bab ini dengan membaca hadis 239 dan 240 insya-Allah. Okey, 239. Al-Imam Al-Bukhari berkata, Haddatsana Ibrahim ibnu Hamzah qala haddatsana ibnu Abi Hazim an Katsir ibni Zaid an Al-Walid ibni Rabah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن مرآة أخيه والمؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. Yang bermaksud, kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Ibrahim bin Hamzah telah menyampaikan kepada kami. Dia berkata, Ibnu Abi Hazim telah menyampaikan kepada kami daripada Katsir bin Zaid, daripada Walid bin Rabah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min mir'atu akhihi. Seorang mukmin itu ialah cerminan kepada saudara muslimnya.
saudara mukminnya, yakufu alaihi dhai'atahu, iaitu dia uh, menjaga, memelihara pendapatan, kehidupan saudara seislamnya, wa yahutuhu min waraih, dan dia memelihara saudara muslimnya daripada belakang muslim tersebut. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-mu'minu mir'atu akhi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan bahasa balaghah. Nabi menggunakan bahasa perumpamaan. Bukanlah bermakna bila kata mukmin itu cermin bagi saudara Islam yang lain, maksudnya cermin tu cermin literal. Akal kita nampak seorang mukmin itu bukan cermin pada fizikalnya, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memperumpamakan, Nabi umpamakan ciri seorang mukmin itu ibarat cermin, yang mana cermin tu bertindak sebagai yakufu alaihi dhai'atahu, dia akan pelihara harta seorang muslim yang lain daripada dirosakkan, daripada dibinasakan, dan dia menjaga perkara-perkara yang boleh menjatuhkan saudara muslim yang lain daripada belakangnya. Maksudnya kat sini, cermin ni sifat dia apa? Cermin ni sifat dia menzahirkan segala apa yang ada pada orang yang berdiri di hadapan cermin untuk orang tu tengok. Kalau ada benda yang tak betul, dia akan betulkan. Kalau ada benda yang cacat ke, yang tak kena ke, yang sengit ke, dia betulkan. Kan? Dan dia akan kekalkan benda yang elok. Orang bila tengok cermin, dia akan tengok elok tak elok. Kalau elok, dia takkan ubah dah. Kalau ada rasa tak elok walaupun sikit, dia akan cuba untuk perbaiki. Itu sifat cermin. Dia akan memantulkan hakikat sebenar. Dan seorang mukmin, sifat dia seharusnya begitu kepada seorang mukmin yang lain. Dan dalam kuliah yang lepas telah pun saya ceritakan bagaimana sifat persaudaraan Islam ini seharusnya bertindak seperti cermin. Bukan menyembunyikan keburukan, bukan mentohmah kebaikan. Sebaliknya, mengekalkan kebaikan dan juga memperbaiki keburukan dan kecacatan. Itulah makna persaudaraan ataupun perhubungan persahabatan di dalam Islam. Jadi, apabila seorang Islam, seorang mukmin bersahabat dengan mukmin yang lain, dia perlu bertindak seperti cermin. Dia perlu bertindak seperti cermin yang bertindak membetulkan, menunjukkan yang mana yang tak elok. Mana tak elok? Tunjuk. Kita tengok kawan kita ada perangai tak elok, kita terus bagi tahu kat dia, benda ni tak elok. Tolong betulkan, tolong perbaiki, benda ni tak bagus pada pandangan syarak. Itulah tujuan bersahabat di dalam Islam. Okey, kita pergi kepada hadis yang berikutnya. Hadis nombor 240. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ahmad ibn Asim, qala haddatsani Haywah, qala haddatsani Baqiyah an ibni Thawban, an abihi, an Maqhul, an Waqqas bin Rabi'ah, an al-Mustawrid, an al-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man akala bimuslim uklatan fa inna Allah yut'imuhu mithlaha min jahannam, wa man kusiya bi rajulin muslim fa inna Allah azza wa jalla yaksuhu min jahannam, wa man qama bi rajulin maqama riya'in wa sum'ah fa inna Allah yaqumu bihi maqama riya'in wa sum'atin yaumal qiyamah. Ini merupakan hadis nombor 240, sanad dia dhaif,
Kerana Makhul dan juga Baqiyah ni merupakan perawi yang mudallis dan dia telah meriwayatkan dengan an'anah, tetapi di sana ada jalur lain yang menyokong riwayat ni, jadi dia terangkatlah sebab daif dia tu daif ringan. Okey. Maksud hadis ni ialah Al-Imamul Bukhari berkata, Ahmad bin Asim telah menyampaikan kepada kami. Dia berkata, Haywah telah menyampaikan kepada saya. Dia berkata, Baqiyah telah menyampaikan kepada saya daripada Ibni Thauban, daripada ayahnya, daripada Makhul, daripada Waqqas bin Rabi'ah, daripada Mustawrid, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man akala bi muslimin uklatan, man akala bi muslimin uklatan, yang bermaksud seorang lelaki yang menjadi sahabat kepada lelaki yang lain, ataupun satu individu menjadi sahabat kepada individu lain, kemudian dia pergi kepada musuh individu tersebut. Dia pergi kepada musuh kawan dia tadi dan dia bercakap dengan musuh kawan dia ni dengan sesuatu yang tak baik berkenaan dengan saudaranya ataupun sahabatnya tadi, untuk dia mendapat habuan yang tertentu, untuk dia mendapatkan balasan tertentu, kerana orang yang menerima berita tu kan, orang yang menerima berita tu dah tentulah menganggap berita tu berita yang mahal, kerana ini sumber yang datang daripada orang dalam, daripada sahabat dia sendiri kan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman kepada sahabat yang tikam belakang ni demi untuk mendapat habuan untuk makan. Kan dulu saya pernah sebut kan, yang mana Allah Azza wa Jalla pernah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, yang mana Allah Subhanahu wa taala kata, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadalamu. Wahai sekalian hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman ke atas zatku dan aku menjadikan ia sesama kamu haram. Kamu jangan saling zalim menzalimi. Fala tadalamu. Aku jadikan kezaliman tu haram sesama kamu. Maka kamu jangan saling zalim menzalimi. Dan di tengah-tengah hadis tu Allah Ta'ala kata apa? Ya ibadi, kullukum ja'i illa man at'amtu. Fastat'imuni ut'imkum. Atau kama. Hadis ni riwayat Imam Muslim, hadis yang sahih, hadis dia panjang. Saya pernah hurai dulu dalam satu kuliah. Yang mana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam ayat ni, kata Allah, ya ibadi kullukum ja'i. Wahai hamba-hambaku, setiap daripada kalangan kamu ini lapar. Wahai hambaku, setiap daripada kalangan kamu ni memerlukan makanan. Lapar semua. Illa man at'amtuh, kecuali orang yang aku berikan dia makanan. Oh, ini satu perkataan yang sangat betul. Kerana kadang-kadang kita rasa kita ada harta, kita boleh beli makanan dan kita boleh makan makanan tu. Tapi kita lupa, walaupun makanan ada di depan mata, tetapi kalau Allah tak izinkan untuk kita makan, tak boleh makan kita. Umpamanya Allah Ta'ala jadikan gigi seseorang tu sakit, tak boleh kunyah, tak makan dia. Ataupun Allah Ta'ala jadikan seseorang itu tekak dia sakit, tak boleh telan dia. Ataupun Allah Ta'ala jadikan seseorang itu lidah dia pahit, tak berselera nak makan, tak makan dia.
Maka yang memberi makan ni sebenarnya Allah. Makanan ada depan mata. Tapi Allah Ta'ala wajibkan berpuasa ke atas kita hari ni. Kan? Bulan puasa ni wajib puasa. 1 minit sebelum masuk maghrib, tak ada siapa yang beriman berani sentuh dan jamah makan. Tak ada siapa berani kata, alah 1 minit aja. Takkan itu pun Tuhan nak kira. Tuhan kan maha pemurah. Tapi setiap daripada kita yang puasa ni, 1 minit ke, 30 saat ke, 5 saat ke, dia akan tunggu. Kerana dia tahu Allah tidak membenarkan seseorang yang beriman, yang mempunyai kemampuan, yang mukallaf itu untuk makan di tengah hari bulan puasa. Ini satu benda hakikat yang kita kena terima. Kullukum ja'i illa man at'amtu. Setiap daripada kamu, setiap daripada kamu lapar. Kamu tak boleh makan pun. Illa man at'amtu. Kecuali orang yang aku beri dia makan. Fastat'imuni ut'imkum. Jadi mintalah pada Allah Ta'ala itu makanan. Allah yang akan beri makan pada kamu. Kenapa Allah Ta'ala sebut begini? Kerana ada di kalangan manusia yang ada kalanya sanggup buat benda yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla semata-mata untuk mendapatkan habuan makan. Ada manusia yang sanggup langgar hukum hakam syarak hanya semata-mata kerana nak lebih makan. Ada di kalangan manusia yang terlibat dengan rasuah kerana nak makan. Tapi dia lupa sebenarnya yang beri makan tu Allah. Dia lupa yang beri kekayaan itu Allah. Maka sebab tu jangan langgar. Dan Nabi SAW dalam riwayat ni memberikan peringatan. Nabi kata apa? Sesiapa yang mencari habuan, sesiapa yang mencari makan dengan memburukkan saudaranya seislamnya, dengan memburukkan sahabatnya, membocorkan rahsia-rahsia aib pribadi sahabatnya yang tak sepatutnya untuk dibocorkan, yang tak sepatutnya untuk disebarkan, hanya semata-mata kerana inginkan makanan, Allah Azza wa Jalla akan balas dia. Yang mana Nabi SAW kata, فَإِنَّ اللَّهَ يُطْعِمُهُ مِثْلَهَا مِنْ جَهَنَّمْ. Allah Ta'ala akan bagi makanan yang hampir sama yang dia dapat dalam dunia, tapi daripada neraka punya. Maksudnya, bukan makanan tu mengenyangkan. Makanan itu menambahkan azab kepada pemakannya. Macam mana dia buat? Boleh jadi, dia sebarkan keaiban. Dia sebarkan aib sahabat seislam dia. Kita semua ni ada aib. Saya sebut ni bukan kita nak tunduk ataupun nak akur kepada maksiat. Maksiat is maksiat. Dosa is dosa. Kalau kita nampak depan mata, insya-Allah kita akan cuba untuk tegur dan perbaiki. Sebab dulu saya pernah adalah satu video sebelum puasa ke awal puasa, saya ada beri teguran sikitlah pada media ni. Saya kata jangan duk sebar aib peribadi ni. Orang kena tangkap basah ke, orang kena tangkap lembab ke, biarkan. Jangan duk sebar-sebarkan sangat. Ini aib peribadi. Aib yang kita disuruh untuk tutup setelah kita berusaha untuk mencegahnya secara direct. Benda tu benda aib. Orang tu ada anak, ada isteri, ada keluarga. Jadi tak perlulah buka. Tapi bukanlah bermakna apa yang dia buat tu betul. Tak, benda tu tak betul. Tapi benda yang tak betul, kita kena deal dengan cara yang betul. Benda yang tak betul, kalau kita urus dengan cara yang tak betul, kita menambah 2 benda tak betul. Benda asal tak betul, cara kita deal pun tak betul. Jadi, ada orang disalah anggap. Dia kata, tengok Rora ni. Masya Allah, dia kata. Nak bela pula orang yang buat salah. Kita bukan bela. Kita kata, minta supaya diuruskan dengan cara yang betul. Contoh. Kita tangkap satu orang mencuri. Dia mencuri dalam kampung. Kita kena bawa pergi polis ke ataupun kita boleh pukul dulu? Tak boleh pukul dulu. Kerana itu menyanggahi undang-undang. Pergi hantar ke polis lah. Mereka yang ada otoriti untuk siasat dan apa dah hantar kertas siasatan kepada pendakwaan. Kan kita pernah dengar cerita orang yang bawa kereta kena pukul sampai mati
hanya disebabkan oleh kerana perbezaan pandangan dan bergaduh sikit-sikit sampai mati. Ini benda yang salah. Kita deal dengan cara yang salah. Jadi bila nak deal dengan satu kesalahan, pastikan cara kita deal tu dengan betul. Bukan kita deal dengan cara yang salah. Ini benda-benda yang kita kena sebut supaya kita semua tahu. Kita bukan tunduk kepada maksiat, bukan kita mengatakan maksiat itu tidak salah. Tak, maksiat itu salah. Jadi tak boleh kita menyebarkan aib seseorang. Kerana kita juga ada aib dan kita tak suka orang menyebarkan aib kita. Jadi Nabi SAW beri peringatan. Bila kita ada aib, saudara se-Islam yang lain ada aib, kita sebagai sahabat dia jangan bagi bongkar ke orang lain untuk mendapatkan habuan. Contohnya, katalah satu orang ni dia berkawan dengan satu orang yang glamour. Ahli politik ke, artis ke, glamour. So dapat satu aib. Kerana rapat ni dapat satu aib. Oh, dia kata saya ni kalau saya jual info ni, saya boleh dapat habuan banyak ni. Sebab media akan main isu ni. Dia pun jual aib tersebut, dia tangkap gambar. Sebab sahabat mungkin duduk pernah tidur sebilik, hotel bersama. Jadi dia pun tangkap gambar aib sahabat dia ni. Sedangkan tanggungjawab dia lah untuk menegur. Bila nampak benda tak elok, tegur lah. Sebab Nabi SAW kata apa? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Sesiapa yang nampak kemungkaran, hendaklah dia cegah dengan tangan dia kalau dia mampu. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Kalau tak mampu dengan tangan dia untuk cegah, fa bilisanihi, dengan lidah dia tegur. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Kalau tak mampu juga dengan jiwa dia, benci dengan jiwa. Bukan suruh pergi tangkap gambar dan sebarkan kepada media supaya semua orang tahu. Dia kata tak apalah, saya jual info ni. Kan? Info sekarang ni boleh dijual. Kita panggil data kan. Boleh dijual untuk mendapatkan habuan. Nabi SAW sebut 1400 tahun dulu dah. Benda ni tidak beretika. Aib peribadi, kekalkan dia sebagai aib peribadi. Nak tegur boleh. Tak ada siapa kata tak boleh. Bahkan kadang-kadang menjadi satu kewajipan kita untuk cegah kemungkaran ni. Tapi cara pencegahan itu bukan dengan kita beritahu pada orang tanpa alasan yang syar'i. Boleh bagi tahu orang. Tapi bagi tahu orang, bagi tahu pihak berkuasa. Boleh bagi tahu orang, bagi tahu kepada hakim. Itu boleh. Untuk mendapatkan hak. Yang tu boleh. Kerana ia termasuk dalam perkara yang dibenarkan untuk didedahkan. Tapi nak pergi kat media ni buat apa? Kan, aib peribadi. Tapi kalau benda tu melibatkan kepentingan awam, benda tu melibatkan kepentingan umum, benda tu melibatkan ajaran agama, contohnya dia menyebarkan fakta yang tak betul, ini bukan isu peribadi dan kita boleh berikan pandangan secara terbuka, dan inilah yang disebut oleh para ulama, yang dilakukan oleh para ulama apabila mereka ni berbalas-balas risalah dan apabila mereka ni berbalas-balas kitab. Tapi bukan isu peribadi. Ataupun mengumpat satu hal, ataupun menyebarkan berita yang melibatkan qazaf. Dia nampak dua orang masuk dalam bilik, terus tuduh berzina. Sedangkan dia tak nampak. Menuduh orang berzina tanpa membawa 4 orang saksi ni, dosa besar. Ustaz nak bela ke mereka? Mereka duk berkhalwat. Sebut je berkhalwat, jangan sebut berzina. Sebut je berkhalwat. Kerana kita tak nampak. Dia kena bawa 4 orang saksi. Kau dah 80 subatan. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala nak tutup aib peribadi ni, tegur secara direct, tegur tertutup, jangan terbuka. Ya? Baik. Ataupun kita pergi sebarkan tempat persembunyian dia. Kita tahu dia dicari oleh orang zalim. Dia menyorok di satu tempat. Dia bagi tahu kat kita, tolong boleh beli makanan tak? Saya nak makan. Saya dizalimi oleh satu orang, saya sedang menyorok. Kita pula terus bagi tahu kepada orang yang zalim tu. Dia baru call saya tadi, dia bagi tahu dia ada kat tempat sekian. Aku pergilah. Tapi kau jangan bagi tahu kat dia, aku bagi tahu tau. Nanti maklumat lain tu aku bagi tahu. Tapi bukan aku bagi tahu saja, tolonglah bayar-bayar sikit, berilah token-token sikit. No. Benda ni benda yang salah. Benda yang dicela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man kusiya bi rajulin muslim fa inna Allah azza wa jalla yaksuhu min jahannam. Dan sesiapa yang memakai, nakkan pakaian sesuatu, ya, dengan dia menjatuhkan maruah seorang muslim yang lain, maka sama juga
Allah Subhanahu Wa Taala akan pakaikan pakaian untuk dia di hari kiamat nanti daripada neraka. Maksudnya dia buat tu kerana dia nak dapat pakaian. Maka sebab itu Allah Taala sebut dalam hadis yang saya baca awal tadi. Allah Taala kata apa? Kullukum ja'i' kan. Setiap daripada kamu lapar kecuali orang yang aku beri makan. Minta aku makan, aku akan beri. Ya. Manakala ya, uh, dalam hadis itu juga Allah Taala sebut kullukum 'ar illa man kasautu fastaksuni aksukum, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan setiap daripada kalangan kamu ini dalam keadaan yang tidak berpakaian, lahir kamu tak ada pakaian. Aku yang beri kamu pakaian. Minta daripada aku pakaian, aku akan beri. Jadi kita tak perlu nak buat benda yang haram untuk mendapatkan pakaian yang cantik dan indah. Biar pakaian kita buruk tak apa. Tetapi kita tak terlibat dengan benda yang dosa. Wa man qama birajulin muslim maqama riya'in wa sum'ah. Sesiapa yang berdiri dengan seorang lelaki muslim di tempat riak dan sum'ah. Riak ni menunjuk-nunjuk. Bukan kerana Allah. Sesuatu perbuatan yang sepatutnya dilakukan untuk Allah, kita buat untuk makhluk, bukan untuk Allah. Ataupun sum'ah, kerana nak menjaga kredibiliti, kerana nak menjaga uh, kita panggil apa, reputasi. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan balas dia di tempat itu juga pada hari kiamat. Apa maksudnya? Maksudnya kat sini, dia ada salah satu daripada dua tafsiran lah, iaitu sesiapa yang meletakkan seorang lelaki, lepas tu dia kata dia ni bagus, dia ni ada karamah, dia ni orang bertakwa, supaya dia tu sendiri yang memasyhurkan orang tu dapat dapat juga habuan kerana orang tu dah masyhur. Kerana orang tu mesti terhutang budi sebab dia yang masyhurkan, sedangkan orang tu tak takwa pun, orang tu tak ada karamah pun. Kan macam isu baru-baru ni lah kan. Bila dimasyhurkan kononnya keturunan keberapa Nabi SAW, akhirnya polis beri amaran yang tidak ada bukti dia ni keturunan Nabi dan beri amaran bimbang dia ni scammer. Nampak? Ya. Jadi kononnya dia ni macam-macam lah orang duk sebut keturunan Nabi dan sebagainya, ada karamah itu dan ini, maka itu adalah satu benda yang tidak benar. Kita bimbang termasuk dalam hadis yang seperti ini. Dan tafsiran yang kedua, sesiapa yang uh, berdiri kerana dia mengampu pemerintah, lalu dia pun menunjukkan kononnya dia ni orang bertakwa, orang saleh, supaya uh, pemerintah itu percaya. Jadi dapatlah dia habuan tertentu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan azab dia di tempat, azab dia sama macam orang riak lah. Sedangkan dia bukannya orang saleh pun. Dia buat benda tu kerana nak dapatkan habuan dunia sahaja. Wallahu a'lamu bissawab. Mudah-mudahan ada manfaat. Saya terpaksa habis awal hari ini. InsyaAllah, jika ada kesempatan yang lain, kita akan bertemu lagi minggu depan insyaAllah. Kita akan bertemu lagi. Saya take note dulu soalan-soalan ni. Nanti insya-Allah jika ada kesempatan kita kumpulkan soalan, minggu depan saya akan jawab insya-Allah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.